Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua pelajar IHT 01. Kali ini anda masih lagi bersama dengan saya untuk membincangkan tentang perkara yang baharu, perkara yang lebih mendatang berbanding apa yang kita pelajari pada pelajaran yang lepas. Sepanjang pelajaran yang lepas, pelajar kita dah fokus kepada kemanjadian sel. Jadi kita banyak bercakap tentang cell is a basic unit of life dan macam mana sel become functional unit, iaitu sel itu berfungsi. Untuk sel itu berfungsi, saya mula ajar kamu tentang kewujudan organel yang membenarkan sel itu berfungsi, iaitu dimulakan dengan nukleus, diikuti dengan ribosom, seterusnya endomembrane system iaitu endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, diikuti dengan lysosom dan juga large central vacuole. Kemudian kita dah bincangkan tentang bagaimana sel itu gain their energy and harvest their energy, iaitu melalui chloroplast dan mitokondria. Kemudian kita juga berbincangkan sel ini untuk dia berfungsi, dia mesti ada satu boundary pada trafik untuk pergerakan bahan keluar dan masuk. Kita mula bercakap tentang plasma membrane dan saya ajar kamu function plasma membrane dan yang utamanya adalah transport across membrane. Kemudian saya ajar kamu bagaimana berlakunya simple diffusion, diikuti dengan osmosis, diikuti dengan facilitated diffusion, active transport dan bulk transport. Setiapnya ada perkara yang berbeza-beza yang membantu sel berfungsi. Untuk sel masih lagi berfungsi pelajar, kita juga akan bincangkan tentang komponen-komponen pada plasma membrane tersebut, iaitu fosfolipid, protein, kolesterol dan karbohidrat. Jadi apabila sel serta sel that carry out the same function group together, iaitu a group of cell that consists one or two cell types that together perform specialized function. Iaitu apabila sel ini group together untuk specialized function, kita namakan dia sebagai tissue. Hari ini kita belajar tentang tissue pelajar. Dalam video kali ini kita akan membicarakan tentang tissue dan kita akan tengok ada beberapa jenis tissue yang kita akan tengok pada plant serta animal. Kita akan mulakan lesson kita dengan plant tissue. Plant tissue ini pelajar, bila kita nak study dia, kita kena study dalam dua situasi. Yang pertama, plant tissue yang masih lagi berada dalam keadaan undifferentiated state. Undifferentiated state. Dalam bahasanya kita panggil tisu yang masih lagi belum dibezakan. Maksudnya, tisu ini adalah berada dalam keadaan yang kita panggil dia sebagai stem, iaitu tisu yang belum boleh perform any function yet. Okay, tisu asas yang muda yang masih lagi tak ada peranan dia. Ini kita panggil sebagai meristem tissue. Bagi manusia, tisu yang paling senang kita nak bandingkan persamaan dia adalah stem cell untuk bone marrow. Jadi stem cell yang ada dalam bone marrow ni belum lagi menjadi sel darah merah, belum lagi menjadi sel darah putih, belum lagi boleh menjadi lymphocyte. Jadi dia tak ada asas function dia lagi, tak ada function lagi. Yang kedua adalah differentiated state of tissue. Differentiated, okay? Tisu ni sudah pun dibezakan. Tisu ini have their specialized function. So ini dinamakan sebagai permanent tissue. Jadi kita akan study tentang meristem tissue terlebih dahulu pada plant. In plant, meristem tissue is a tissue that always divide. That can divide. Highlight perkataan divide. Maksudnya dia boleh selalu membahagi. Hanya fungsi dia membahagi. Maksudnya apa pelajar dekat sini? Fungsi dia satu saja, iaitu banyakkan bilangan sel. Kalau ada satu, jadi dua kepada empat kepada 8. Dan sel tu bertambah. Nah, bila dia bertambah, dia tak ada lagi carry out any specialized function lagi. Dia hanya bertambah saja bilangan sel dia. Itu meristem tissue. So, ciri meristem tissue yang pertama adalah cell that can divide. Kemudian, dia boleh elongated dan bersedia untuk differentiate. Dia bersedia become differentiate. Belum lagi differentiate.
dia become differentiate. Dia bersedia untuk differentiate. Okay. Bila dah differentiate, dia jadi permanent tissue. Belum differentiate, kita panggil meristem tissue. Sudah differentiate, kita panggil permanent tissue. So, meristem tissue is a tissue of cell that can be divide and elongate. Okay. It not yet differentiate. Meristem tissue ni pelajar, kita akan bahagikan dia kepada dua. Okay, dua. Biasanya kita kena faham meristem tissue ni ada daripada dua tempat. Yang pertama ada pada bahagian atas ni. Yang kedua berada di bahagian tengah ni ya. Atas, bawah dan tengah ya. So apabila kita tengok meristem tissue yang berada pada atas ni, kita panggil dalam bahasa ni kita panggil pucuk. Yang ni kita panggil hujung akar. Hujung akar. Kalau akar macam salah hujung akar, pucuk dan hujung akar ni kita panggil apical meristem. So apical meristem ni is a meristem tissue located at root and shoot tips. Highlight perkataan tips. Hujung, root tip, shoot tips. Okay, ini this is a shoot tips, this is a root tips. Okay, ini apical meristem. Yang kedua, meristem tissue ni juga boleh kita jumpa pada lateral meristem. Lateral meristem ni berada di belakang epidermis. So kalau epidermal tissue, epidermal layer pada pokok tu, kulit dia tu, bawah benih pada kulit, baru kita jumpa satu layer sel yang kita panggil sebagai lateral meristem. Apical meristem yang terletak pada setiap hujung, shoot tips and root tips ni, dia penting untuk provide cell that enable primary growth. Enable primary growth. Highlight perkataan primary growth. Maksudnya perkembangan yang pertama. Primary growth ni. Iaitu growth in what? Dia involve growth in length. So untuk memanjangkan pokok. So meristem tissue di atas ni divide, increase the plant length towards the sunlight. So dia akan meninggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Manakala dekat root tip ni adalah meristem tissue located at the apical meristem that we divide to produce more cell to grow towards the soil. Dia akan berkembang ke dalam tanah. So yang ini. So this is important for growth in length. Memanjang ke atas, memanjang ke bawah. Apabila satu-satu pokok ni sudah pun panjang, maka mereka akan bersedia untuk melebar. Jangan lebar dulu perpanjang. Panjang dulu, kemudian dia melebar. Untuk melebar, kita panggil dia sebagai secondary growth. So, lateral meristem, iaitu B ya. Iaitu ni bahagian ini ya. Iaitu layer of tissue yang berada di bahagian ini. So, lateral meristem ini is very important to enable the secondary growth. Tadi kita bincang primary growth. So, what is secondary growth, pelajar? Secondary growth ni adalah growth in thickness. Menebal. Okay. Dia akan dibahagikan kepada dua situasi. Yang pertama, dia berada pada vascular cambium. Masih ingat lagi vascular? Masa sekolah menengah dulu. Vascular ni kita faham dia adalah xylem, phloem. So, ini kita bukan panggil vascular saja ya. Vascular cambium. So, vascular cambium ni penting untuk menambahkan vascular tissue. So, dia akan menambahkan xylem, dia akan menambahkan phloem. Xylem yang tertambah, phloem yang tertambah ini, kita namakan dia sebagai secondary. So, maka apabila vascular cambium ni add vascular tissue, maka dia akan add secondary xylem, secondary phloem. Faham ya dekat sini ya. So, vascular cambium ni akan menambahkan secondary xylem, secondary phloem. Maka xylem tertebal, phloem pun menjadi tebal. Maka thickness of plant juga bertambah. Kedua pelajar, growth in thickness juga, iaitu lateral meristem juga berlaku pada cork cambium. Cork cambium, cambium gabus. So, yang ini penting untuk menambahkan bilangan sel. Sel yang bertambah itu untuk replace epidermis with periderm. So, dia gantikan layer epidermis. Epidermis ni layer yang paling luar, yang masih lagi belum utuh.
Apabila dia gantikan epidermis ni dengan periderm, maka ketebalan epidermis bertambah dan dia menjadi lebih kuat. Iaitu kita namakan sebagai cork cambium. So, kita dah bincangkan tentang meristem tisu yang kita bahagikan dia kepada dua. Apical meristem, lateral meristem. Apical meristem is very important to increase plant length. Biasanya berada di hujung atas iaitu shoot tip dan hujung bawah root tip. Selain daripada pokok itu menambah ketinggian, plant juga perlukan lateral meristem iaitu menjalankan secondary growth iaitu increase plant thickness. Ketebalan tu dan dia berlaku pada dua tempat. Yang pertama vascular cambium, yang kedua cork cambium. Selepas kita belajar tisu yang hanya penting untuk membahagi iaitu growth sahaja, maka bersedialah kita belajar tentang tisu untuk specialize iaitu permanent tissue. Permanent tissue adalah satu tisu yang sudah pun tidak membahagi. Dia dah tak membahagi dah. Fungsi dia menjadi specialized, menjadi sangat khusus. So, permanent tissue ni dia menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama dermal tissue, vascular tissue, ground tissue. Kita akan lihat ketiga-tiga ni dalam video kita akan datang. Jadi itu saja untuk kita yang pertama sebagai mukadimah tentang pembelajaran tentang plant tissue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar.